dibaca. Rugi. Sibuk berniaga tak sempat baca Al-Quran. Rugi. Sibuk bekerja tak ada masa untuk baca Al-Quran. Rugi. Pandai ilmu-ilmu akademik tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Boleh membaca Al-Quran tetapi tak nak membaca Al-Quran. Rugi. Tak tahu membaca Al-Quran dan tak nak belajar membaca Al-Quran. Rugi. 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 Rugi sekali. Rugi dunia dan akhirat. Apa yang murid-murid dapat pengajaran dari video tadi? Ya, hari ini kita akan belajar tentang salah satu sifat Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat tabligh. Jom kita lihat apa maksud tabligh. Baiklah murid-murid, maksud tabligh ialah menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib yang ada pada para Nabi alaihi salam. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah, kemudian menyampaikan kepada umat mereka. Contoh, Nabi Musa menyampaikan wahyu kepada Bani Israel dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua umat, termasuklah nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih berdakwah dalam menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat daripada kaum musyrikin. Jadi, kita sebagai umat Islam bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Mulai hari ini, mari kita meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkongsikan ilmu tentang Islam yang kita semua telah pelajari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya. Siapa umatnya? Kitalah. Ballighu anni walau ayah. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wahyu, iaitu ajaran Islam. Yang pertama, dakwah secara rahsia. Ya murid-murid, di awal penyebaran Islam, Nabi berdakwah secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah. Antara sahabat yang terawal memeluk Islam ialah Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Nabi. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya, Ali bin Abi Talib. Seterusnya, Zaid bin Haris. Antara cabaran Nabi berdakwah ketika ini ialah ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah amanah memikul tanggungjawab bertabligh dan tidak berputus asa. Yang kedua ialah ketika peristiwa di Bukit Sofa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa
dan menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah. Cabaran ketika ini, kaum musyrikin sangat marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Abu Lahab iaitu bapa saudara Nabi Muhammad SAW selalu menyakiti baginda. Tindakan Nabi Muhammad SAW ketika ini sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran. Kemudian Nabi merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Baiklah murid-murid, seterusnya Nabi menyebarkan ajaran Islam di Taif. Cabaran ketika ini, Nabi diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Tindakan Nabi ketika ini, Nabi menjadi semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan penulisan. Baginda mengutuskan surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Cabaran Nabi ketika ini ialah sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Tindakan Nabi Muhammad SAW ketika ini ialah tugas dakwah tetap diteruskan dan negara Madinah diperkukuhkan. Subhanallah, hebatkan Nabi kita. Walaupun cabaran-cabaran tetap datang, Nabi tetap teruskan dakwah dan menjalankan amanah yang telah Allah berikan, iaitu menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Seterusnya, mari kita lihat kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh. Yang pertama, ajaran Islam tersebar luas sehingga hari ini. Yang kedua, semakin banyak peninggalan penyembahan berhala. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Dan yang keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Baiklah murid-murid, rumusan pembelajaran kita pada hari ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan.